Isu kenyataan Palui. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Hamzah Zainuddin? Selamat datang dan salam sejahtera semua. Selamat kembali ke channel ini Current Sphere MY. Isu Palui yang dilontarkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin terus menjadi tumpuan politik Sabah. Istilah ini yang membawa maksud bodoh dalam selanga Sabah telah mencetuskan perdebatan hangat antara Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor dan pelbagai pemimpin politik yang lain. Apa sebenarnya yang berlaku? Dan bagaimana isu ini mempengaruhi lanskap politik Sabah? Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimi Nasir tidak teragak-agak untuk menuduh Hajiji Noor menggunakan isu Palui ini untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada kegagalan pentadbirannya. Menurutnya, ucapan Hajiji semasa program Jelajah Sayangi Sabah di Keningau adalah retorik politik murahan yang bertujuan untuk menyelamatkan kedudukannya. Suhaimi menyatakan bahwa Hajiji menggunakan istilah tersebut untuk menjauhkan diri daripada Perikatan Nasional yang suatu ketika dahulu pernah dipimpinnya. Namun, ironinya, Hajiji adalah individu yang bertanggung jawab membawa Perikatan Nasional dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ke Sabah. Kini, apabila kerjasama dengan Perikatan Nasional tidak lagi memberi manfaat kepada kedudukannya, Hajiji dilihat cuba mencipta naratif baru bahwa Sabah di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS lebih bebas dan berdikari tanpa pengaruh luar. Bagi Suhaimi, tindakan ini tidak lebih daripada strategi politik untuk mengekalkan kuasa semata-mata. Dalam ucapannya, Hajiji turut meminta Hamzah agar tidak membawa budaya politik semenanjung ke Sabah. Tetapi kenyataan itu mengundang kritikan daripada pelbagai pihak, termasuklah Suhaimi yang mempersoalkan siapa sebenarnya yang membuka pintu kepada Bersatu dan Perikatan Nasional ke Sabah jika bukan Hajiji sendiri. Bagi UMNO Sabah, kenyataan tersebut adalah hipokrit, memandangkan Hajiji sendiri yang pernah memimpin Perikatan Nasional Sabah sebelum beralih kepada GRS. Suhaimi turut menyatakan bahwa rakyat Sabah kini lebih bijak menilai dan tidak mudah terpedaya dengan permainan politik seperti ini. Dalam perkembangan lain, Timbalan Ketua Bersatu Sabah, Muhammad Afan Jumahat, tampil mempertahankan Hamzah Zainuddin yang menurutnya istilah Palui yang digunakan oleh Hamzah tidak pernah ditujukan kepada rakyat Sabah secara keseluruhan, tetapi hanyalah kepada Hajiji dan kepimpinan GRS. Afan menjelaskan bahwa Hamzah hanya menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan kelemahan pentadbiran Hajiji dalam menangani pelbagai isu penting di Sabah. Antaranya adalah masalah infrastruktur asas seperti gangguan bekalan elektrik, krisis air bersih, dan jalan raya yang rosak teruk. Isu-isu ini menurutnya adalah bukti jelas kegagalan kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan Hajiji. Afan turut mendakwa bahwa kepimpinan GRS lebih sibuk dengan agenda politik pribadi daripada menyelesaikan masalah rakyat. Malah, beliau menuduh GRS terpalit dengan skandal video rasuah yang memalukan yang menurutnya menunjukkan tahap integriti yang rendah dalam pentadbiran negeri. Dalam konteks ini, Afan mengkritik Hajiji kerana menggunakan isu Palui sebagai alat politik untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada kegagalan dan skandal pentadbirannya. Hamzah katanya telah menarik balik kenyataan di Kudat dengan menjelaskan bahwa istilah tersebut hanya ditujukan dengan kelemahan kepimpinan negeri dan bukannya rakyat Sabah secara umum. Afan menggesa Hajiji untuk berhenti memutar-belitkan isu ini dan mula memberi perhatian kepada keperluan rakyat. Namun, isu ini tidak berhenti di situ.
UMNO Sabah telah mengambil langkah drastik dengan mengumumkan bahwa mereka menarik sokongan terhadap kerajaan GRS. Menurut Datuk Suhaimi Nasir, keputusan ini dibuat kerana UMNO Sabah enggan terus dikaitkan dengan apa yang beliau sifatkan sebagai pendekatan palui Hajiji. Bagi UMNO Sabah, pentadbiran GRS telah gagal memenuhi keperluan rakyat Sabah, terutamanya dalam menangani isu-isu infrastruktur asas yang sangat kritikal pada hari ini. Suhaimi menyatakan bahwa UMNO Sabah tidak mahu terus menjadi sebahagian daripada kerajaan yang lebih banyak bermain dengan retorik politik kosong daripada memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat. Isu ini dengan jelas menunjukkan betapa kompleks dan dinamiknya lanskap politik Sabah. Dalam konteks ini, pelbagai persoalan mula timbul. Hajiji yang dahulunya bersekutu dengan Perikatan Nasional dan Bersatu, kini membina naratif bahawa Sabah di bawah GRS lebih bebas tanpa pengaruh luar. Namun, adakah ini benar-benar mencerminkan realiti ataupun sekadar usaha untuk menyelamatkan kedudukannya dalam politik negeri? Pada masa yang sama, UMNO Sabah yang sebelum ini menjadi sebahagian daripada GRS kini menarik sokongan mereka. Adakah ini akan membawa kepada kejatuhan kerajaan negeri atau membuka ruang untuk perubahan politik besar-besaran di Sabah? Dalam isu ini juga kita dapat melihat bagaimana pemimpin politik sering menggunakan naratif tertentu untuk mempengaruhi persepsi rakyat. Istilah seperti palui menjadi simbol kepada perbalahan peribadi antara pemimpin, tetapi apakah rakyat Sabah benar-benar mendapat manfaat daripada perbalahan ini? Masalah asas seperti bekalan elektrik, air bersih, dan jalan raya yang rosak masih belum dapat diselesaikan. Adakah ini menunjukkan bahwa pemimpin lebih sibuk dengan perbalahan politik daripada menyelesaikan masalah sebenar rakyat? Isu ini terus membangkitkan persoalan lebih besar tentang integriti dan keutamaan dalam politik Sabah. Skandal rasuah yang melibatkan kepimpinan negeri serta kegagalan menangani isu-isu infrastruktur asas mencerminkan masalah sistemik dalam pentadbiran. Namun, adakah pemimpin seperti Hajiji dan Hamzah benar-benar mengambil tanggung jawab atas kelemahan ini atau sekadar mencari pihak lain untuk dipersalahkan? Adakah UMNO Sabah membuat keputusan yang tepat dengan menarik sokongan daripada GRS? Atau ini hanya satu lagi langkah politik untuk mendapatkan kelebihan? Keputusan ini pasti akan membawa implikasi besar kepada masa depan politik Sabah, tetapi apakah implikasi ini benar-benar akan memberi manfaat kepada rakyat? Isu palui ini lebih daripada sekadar satu istilah. Ia mencerminkan dinamik politik yang kompleks di Sabah, di mana setiap tindakan dan kenyataan menjadi cerminan kepentingan pribadi dan strategi politik. Persoalannya, siapa sebenarnya yang palui dalam episod ini? Dan yang lebih penting, bilakah rakyat Sabah akan melihat perubahan sebenar? Apakah pendapat Anda tentang isu ini? Adakah Anda rasa pemimpin Sabah benar-benar memperjuangkan hak rakyat atau ini sekadar permainan politik semata-mata? Nyatakan pandangan Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Sekian saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih.